Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kami dapat berkumpul semula setelah kami berkumpul dari masa ke semasa, mengikuti perkembangan semasa dalam sambil-sambil membuat kerja-kerja bagi pilihan raya negeri Melaka. Alhamdulillah, kami dapat berkumpul hari ini untuk menyatakan pendirian kami setelah kami meneliti arahan-arahan yang bersifat mengelirukan oleh pucuk pimpinan PAS di berbagai-bagai peringkat. Saya selaku yang diberi amanah jawatan setelah menolak dalam satu mesyuarat, namun saya terpaksa menerima dengan hati yang agak berat kerana memikirkan bahawa ketika itu belum ada apa-apa keputusan sama ada PAS akan bekerjasama dengan Barisan Nasional melalui Perikatan Nasional atau tidak. Namun setelah bermulanya 8 hari bulan November yang mana penamaan calon telah pun dibuat, maka kita akur dengan arahan-arahan yang diberikan. Dalam perjalanan daripada bermula 8 November, apa yang berlaku ialah pucuk pimpinan di berbagai peringkat ini mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang bersifat menjadikan anggota yang merupakan ahli dalam PAS serta pendukung-pendukung PAS yang bukan ahli menjadi keliru. Apakah mereka akan mengundi calon Perikatan Nasional yang mana tak kira komponen itu datang daripada Parti Gerakan atau Parti Bersatu. Manakala di tempat-tempat yang PAS menjadi calon itu tidak menjadi masalah. Sudah pasti sebagai ahli dan pendukung mereka akan memberikan undinya kepada PAS. Namun begitu, di tempat-tempat yang PAS akan bertemu dengan calon-calon daripada Barisan Nasional, khususnya UMNO, ia menjadikan hingga ke kenyataan media ini dibuat keliru. Apakah mereka perlu memberikan undi kepada rakan komponen atau calon PAS atau memberikan undi kepada calon UMNO Barisan Nasional? Mengapa kata demikian? Kita lihat, seawal bermula 8 November, terdapat segelintir jentera PAS di paya rumput dengan jelas dan nyata hingga terpapar dalam berita TV3 membantu jentera Barisan Nasional, iaitu calonnya dari UMNO. Kenapa mereka buat demikian? Berdasarkan kenyataan mereka, kerana mereka adalah PAS yang mesra kepada Muafakat Nasional. Manakala bila saya turun ke beberapa tempat, saya bertemu dengan PAS yang mesra Perikatan Nasional. Jadi hari ini di dalam PAS itu sendiri ada dua golongan yang akan memberikan undi mengikut pendirian mereka itu. Kenapa pendirian mereka jadi begitu? Kerana seperti yang saya kata dari awal, kami melihat kecelaruan itu datang daripada peringkat tertinggi. Itu dari segi pendirian untuk dizahirkan dalam pangkahan di kertas undi 20 hari bulan ni. Dari jagi jentera, saya perlu akur untuk meminta maaf kepada pucuk pimpinan Bersatu di peringkat Parlimen Masjid Tanah, khususnya Wabi Datuk Ira Mas Emerianti daripada Parti Bersatu. Saya tak nafikan beliau memberikan peranan yang cukup bagus dalam menangani berbagai-bagai perkara, dan saya juga tak nafikan bahawa kepimpinan Bersatu di peringkat jentera menyampaikan laporan-laporan yang saya yakin benar kepada beliau. Namun begitu, kebenaran-kebenaran itu belum ada solusinya untuk diselesaikan, kerana saya mempunyai bukti daripada pihak jentera PAS Don Dendu sendiri apabila ada arahan mengatakan ahli-ahli PAS dan pendukung-pendukung PAS yang bukan ahli hendaklah digerakkan ke Don Tabur Naning dan Don Kuala untuk memastikan kemenangan calon daripada Parti PAS. Saya sebagai ahli PAS, bila membaca arahan begini, bagaimanakah saya nak sampaikan kepada ahli-ahli PAS di bawah seliaan saya? Bagaimanakah pula saya nak sampaikan penjelasan kepada ahli-ahli PAS di cawangan-cawangan lain? Bila saya bagi penjelasan dan saya memanjangkan arahan ini,
kepada ahli-ahli bawahan, saya dipersalahkan. Sehingga kan saya dah tak ada pilihan, saya tunjukkan bahawa arahan tu datang dari siapa. Jadi hari ini kami berkumpul membuat kenyataan media untuk menyatakan kepada seluruh ahli PAS, khususnya dalam Parlimen Masjid Tanah dan ahli-ahli PAS seluruhnya dalam negeri Melaka, hari ini dalam maqasid syariah, kita bukan pilih parti nampak gayanya. Kita bukan pilih parti nampak gayanya, tapi kita pilih pemimpin. Kita pilih pemimpin. Saya bercakap perkara yang benar. Terpulanglah kalau ada siapa-siapa yang berkecil hati. Siapa yang tak kenal individu ini, jangankan Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak, tapi subuh hampir setiap kali, baik ketika dia balik ke kampungnya sendiri atau ketika dia berada di mana-mana di luar kawasan, dia boleh munculkan dirinya untuk solat berjamaah sebelum iqamat dilafazkan. Faham tu mesej saya kepada para pengundi di kalangan ahli PAS. Jika orang begini hendak ditolak, saya tak tahulah apa lagi pandangan ataupun kenyataan yang boleh dinyatakan lagi. Dan kami nak nyatakan juga, di manakah saat rakyat dalam kepayahan sejak COVID-19 berlaku, oleh pucuk pimpinan PAS tempatan dalam membantu bersama-sama waktu itu negeri Melaka ini di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Utama Dr. Sulaiman Mat Ali menyampaikan segala-gala keperluan, bantuan dan sebagainya ke akar umbi. Itu di peringkat Parlimen Masjid Tanah dalam Dun Lendu. Saya tak nafikan juga peranan yang dimainkan oleh YB Mas Emayati dalam membantu rakyat mencukupkan segala keperluan, dan kami juga tidak menafikan perkhidmatan dia. Betul, ramai ahli daripada UMNO khususnya marah ketika beliau melompat. Tetapi terpulanglah kepada ahli PAS yang kini ada di Tanjung, yang akan mengundi di Dun Tanjung untuk menzahirkan. Sebab sudah sampai masanya kami membuat keputusan yang muktamad dan sanggup mengambil apa saja tindakan dari parti jika dengan pendirian kami mengikut maqasid syariah, iaitu mudarat berat dengan mudarat ringan. Kami anak tempatan sini, Dun Lendu. Kami bukan anak tempatan Dun Tabun Naning. Kami bukan anak tempatan Dun Asahan. Kami bukan anak tempatan Dun Kelebang. Kami bukan anak tempatan Dun Rim ataupun Rembia dan sebagainya. Kami amanat tempatan Dun Lendu. Kami mengundi di Dun Lendu. Jadi siapa saja yang kami undi untuk jadi pemimpin, sudah tentulah kami mengikut maqasid syariah. Kenapa mengikut maqasid syariah? Kerana kami akan condong kepada kenyataan-kenyataan media yang dibuat oleh pimpinan-pimpinan berbagai peringkat dari pusat, negeri, yang dilihat condong ke arah itu. Terpulang kepada ahli-ahli PAS yang lain untuk tidak menerima keadaan kami untuk condong kepada pimpinan ni. Mungkin mereka yang menjadi ahli PAS ini condong kepada kepimpinan PAS yang itu. Terpulanglah kepada yang itu untuk menzahirkan undinya kepada siapa. Dan saya rasa saya bagi pihak rakan-rakan yang hadir di sini sudah cukup untuk menyatakan hal pendirian kami, dan kami melafazkan minta maaf berbanyak-banyak kepada khususnya rakan komponen yang bertanding di sini, iaitu Bersatu, Meja Abdullah, bahawa kami dah tersepit di antara arahan kepimpinan tertinggi dengan arahan kepimpinan pertengahan yang bercanggah. Jadi bukan kami tak boleh bantu, kami tak nak lagi dengar bunyi berbagai-bagai menuduh bahawa kami boikot, kami tutup bilik gerakan, kami sabotaj. Jadi biarlah dengan kenyataan media ini kami mengambil keputusan muktamad. Kami tidak dapat membantu lagi jentera Perikatan Nasional. Sekian, terima kasih.
boleh ajukan soalan lah, boleh. Sebenarnya apakah punca kepada ketidakpuasan hati tu? Punca ketidakpuasan hati itu berlaku apabila zahirnya terlalu banyak kenyataan-kenyataan media yang berbeza-beza oleh pihak pimpinan di berbagai peringkat. Itu saja puncanya, yang menyebabkan ahli-ahli biasa yang tidak memegang apa-apa jawatan menjadi keliru, datang kepada kami bertanyakan nak undi siapa sebenarnya. Sebab kalau kita lihat kenyataan-kenyataan media, tak perlulah saya nyatakan, masing-masing boleh semak sendiri. Pucuk pimpinan kata pertandingan PRN Melaka ini, di mana ada calon PAS dengan calon UMNO, ia adalah ibarat pergaduhan ataupun pertandingan adik-beradik secara mesra, kan? Manakala pimpinan yang ini pula mengeluarkan arahan mengatakan bahawa benar memang Tok Guru Presiden telah menyatakan ahli-ahli PAS di PRN Melaka undi hendaklah solid kepada Perikatan Nasional dan rakan komponen, baik daripada Bersatu, Parti Gerakan maupun calon dari PAS sendiri. Namun begitu, arahan itu nampak gayanya telah bahasa kasar anak muda hari ini disailang oleh pimpinan di peringkat negeri Melaka. Tak perlu saya nyatakan sebab kenyataan itu ada juga di media sosial yang hingga hari ini tidak dinafikan oleh yang punya badan. Jadi kita yang saya nyatakan tadi, kami yang peringkat pimpinan kecil ini nak menjawab dengan ahli biasa, ahli PAS biasa dan pendukung pencipta PAS yang bukan ahli ni, menjadikan kami tersepit, menjadikan kami dikatakan betul lah apa yang BN cakap selama ni, main dua kolam. Okey. Adakah apa benda ini berlaku disebabkan daripada dorongan-dorongan rakan-rakan sepati yang berada di air molek yang berlaku di padang rumput, di payung rumput? Di payung rumput. Okey, baik. Di payung rumput ataupun di tempat lain itu kami tidak dapat nak meresapi isu yang sebenar berlaku. Seperti yang saya katakan, kami mengundi di sini, kamilah yang tahu keadaan di sini. Dan kami tak tahu keadaan yang di don lain, baik Asahan, Kota Laksmana dan sebagainya. Jadi bila tuan bertanya begitu pada kami, apa yang kami boleh nyatakan ialah contohnya begini. PAS di peringkat negeri Melaka ni baru juga selesai muktamar pemilihan. Ada berlaku di mana cawangan yang mendapatkan dana daripada pihak Perikatan Nasional, khususnya di Dondo ni, bersatulah tanpa mengikut saluran, kan? Sedangkan kebiasaan PAS ini, kita tidak pernah menggunakan dana atau minta dana, malah kami akan keluarkan dana sendiri. Jadi timbul dari situ pertuduhan demi pertuduhan, penceritaan demi penceritaan, hingga dalam mesyuarat pun pihak yang terbabit tak hadir, kan? Dalam beberapa pertemuan, pihak yang terbabit itu pula dalam masa yang sama membuat penuduhan pun masih tidak hadir, dan penuduhan itu dibebankan ke atas saya, kan? Sedangkan perkara ini tak seharusnya berlaku. Jadi seolah-olah ahli-ahli PAS hari ini cuba diajar untuk kalau menggerak sesuatu perkara kena ada dana. Itu pun menjadikan suatu perkara yang kami tak mahu ia dibudayakan. Itulah punca, antara puncanya juga.